Yep, dah rekod dah. Yep, dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Okey, apa khabar segemit pagi ni? Ya, saya khabar baik. Apa khabar saya Hafiz pada hari ni? Oh, saya pun baik walaupun cuaca hari ni dekat luar hujan tadi ya. Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau hujan tu kita dah anggap dia satu benda yang baik, maka kita akan dapat baik. Kadang ada orang pergi kerja, dia kata hujan tu macam menghalang dia daripada pergi kerja kan. Tapi bagi orang lain hujan tu dia sangat perlukan sebab ada orang tengah bercucuk tanam ke, ada kawasan yang tak ada air ke, dia perlukan hujanan. Jadi saya nak beritahu satu je sebenarnya kat situ. Sebab apa yang kita nak tak semestinya kita dapat. Betul. Sebab apa yang kita nak tu kadang-kadang mudarat bagi orang lain. Betul tak? Jadi apa yang kita ada, kita syukurlah apa yang ada. Jadi untuk pagi ni itu dia punya macam sinopsis pula. Okay, untuk pagi ni, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan, kita seperti biasa kita mulakan dulu dengan baca surah Al-Fatihah. Dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya kepada seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertafakus saja. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Macam-macam dia kata. Okey. Kita terpaksa mutekan dan video pun kita offkan sebab macam-macam nak keluar video-video nanti Okey, tanpa berlengah masa kita akan bagi Mr. Gemit untuk memberi penerangan hala 7 market berdasarkan pandangan fundamental dan Mr. Gemit ada beritahu semalam dan hari yang sebelum tu kita punya market agak sukar diramal agak sukar diramal. Banyak yang menggunakan analisa teknikal dan juga fundamental pun kadang-kadang terjebak. Dan itu pasal Mr. Gemit cakap semalam kena berhati-hati lebih baik kalau yang terbaiknya adalah tidak melakukan apa-apa entry lah. Okey, saya persilakan Mr. Gemit. Dia akan bagi ulasan tentang benda tu. Okey, silakan Mr. Gemit. Okey, terima kasih banyak saya Hafiz pada hari ini. Selamat pagi kepada semua. Harap semua sihat-sihat belaka pada hari ini. Jadi kalau ada apa-apa boleh terus type dekat chat message kita akan balas chat messages tersebut. Dan okey, saya ada something nak bercerita kerana semalam sebenarnya betul lah apa yang Hafiz katakan tu. Saya sebenarnya cukup bimbang dengan trend. Saya sebenarnya cukup bimbang dengan trend. Dan sebab tu saya apabila saya bagi range pun saya bagi range yang sangat-sangat selamat lah. Tapi pada hari ini saya nak mencuba sesuatu ya. Jadi saya tahu yang apa yang akan berlaku hari ini akan berterusan sehingga minggu depan sebenarnya ya. Jadi pertamanya saya akan pergi untuk news untuk hari ini dan kemudiannya saya akan pergi untuk news yang sebelumnya untuk kita tengok bagaimana direction market kita. Jadi seperti yang kita dapat lihat hari ini ialah Oktober 7. Jadi apabila kita melihat kita ada satu news kita ada 3 news ya yang sangat-sangat penting untuk hari ini. Pertama ialah average hourly earning yang dijangkakan tidak ada perubahan ya. Kalau ia ini adalah lebih tinggi daripada apa yang diforecastkan, maksudnya dia adalah perkara yang bagus untuk US dollar ya. Jadi seperti yang kita boleh melihat sebenarnya unemployment claims yang mereka berikan ni sebelum ni semua ni sebenarnya cukup menurun Jadi maksudnya dia punya labor market sebenarnya memang tinggi ya.
Jadi kalau kita melihat kalau labor market dia tinggi, makanya orang-orang di dalam US itu kalau mereka earning pun, makanya earning mereka pun adalah sebenarnya untuk mereka spend dalam ekonomi mereka. Jadi kita dapat tengok dekat NFP ni no signs of major slowdown in jobs yet. Maksud dia dia tak ada apa-apa penurunan daripada job dia. Makanya sebenarnya US ni memberikan peluang pekerjaan yang sangat-sangat besar sebenarnya kepada orang yang cuma orang nak kerja ke ataupun orang tak nak kerja. Dan juga kita juga melihat tahap pengangguran juga ada peningkatan juga. Walaupun sebenarnya data-data yang direkodkan ialah di mana ianya menunjukkan yang bahawa banyak orang mendapat pekerjaan, jadi unemployment claims dia adalah rendah, tapi dia punya orang yang unemployment, jadi pengangguran dia juga tinggi. Kerana ini adalah masa-masa data-data itu semua tengah keluar sebenarnya. Ya. Dan paling penting untuk kita lihat pada hari ini dengan seterusnya ialah kita punya non-farm employment change ni. Jadi seperti yang kita lihat, apa yang difokuskan sini adalah lebih rendah daripada sebelumnya. Tapi berdasarkan data-data yang sebelumnya, kita mendapat tahu yang bahawa non-farm employment change ni memang tinggi daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya kita memang menjangkakan bahawa kenaikan akan berlaku di sini ya. Jadi hari ini semalam saya kata bullish, hari ini saya kata bearish Nanti saya akan terangkan kenapa. Ada banyak benda. Bearish untuk gold yang cakap bearish untuk bearish bukan untuk US, bearish untuk gold. Bila saya kata bearish ataupun bullish, dia adalah referring kepada gold. Gold yang base currency dia, kita ada base dengan gold currency. Sebab kita kita buat analisa banyak pada ni XAU USD ataupun gold Jadi apa yang kita cakap tu adalah berkenaan gold bukan berkenaan USD. Ya betul. Ya betul. Jadi okey, penyambungannya ialah seperti yang data-data yang kita tengok, kita dah tahu dah memang ada peningkatan daripada yang sebelumnya, tapi apa yang difokuskan adalah rendah. Okey. Jadi kita tahulah yang bahawa ini adalah sesuatu yang kita tak boleh nak terlalu percaya sangatlah sebenarnya. Kerana US data ni banyak daripada US data ni telah terbukti salah sebenarnya. Dan kita melihat bahawa dia akan mengikut yang sebelumnya di mana non-farm employment change akan tinggi sebenarnya Jadi saya nak confirmkan lagi saya punya ni. Saya boleh pergi kepada unemployment rate saya. Unemployment rate dikatakan tidak berubah masih di 3.7%. Dan seperti yang kita lihat dekat sini, kita ada related news juga, iaitu yang NFP, more reasons for the Fed. More reasons for the Fed ni adalah untuk mereka menaikkan interest rate mereka. Sebenarnya untuk mereka menaikkan interest rate mereka sebenarnya melihat kepada tiga benda lah. Pertamanya ialah mereka punya CPI, iaitu Consumer Price Index. Keduanya ialah mereka punya PCE, Personal Consumption Expenditure, dan ketiganya ialah PPI, Purchasing Price Index. Purchasing ataupun Producer Price Index lah, Producer Price Index Ini adalah tiga benda yang mereka lihat. Jadi apa yang related dengan tiga ni, yang akan efekkan tiga ni, Fed akan masuk campur. Daripada apa yang kita lihat sebelum-sebelum ni kan. Contohnya kalau employment tu dia related dengan apa? Dia related dengan CPI, Consumer Price Index, sebab consumer adalah orang yang akan meletakkan duit untuk beli goods dan services. Jadi kalau benda-benda macam ni, kalau dia rasakan macam perkara tu macam mereka tak banyak memasukkan duit dalam ekonomi, makanya dia akan menaikkan interest rate. Dia akan buat benda-benda macam ni. Contohnya kalau dia melihat kepada unemployment, kalau orang semua tak ada kerja dekat dalam negara mereka, juga mereka akan menaikkan interest rate mereka. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mereka lihat sebenarnya Jadi dia ada correlation sama ada positif ataupun negatif. Sebab benda ni sebenarnya kadang-kadang ekonomi ni memang betul, macam contohnya semalam apabila kita melihat kepada Australian dollar dan juga kita lihat kepada gold contohnya kita tahu dia ada positive correlation tapi apa yang berlaku baru-baru ini dia sangat bertentangan. Dia tidak mempunyai positif tapi dia mempunyai negative correlation.
Jadi sama juga kadang-kala perkara ini sebenarnya boleh juga bukan saja berdasarkan apa yang telah berlaku di ekonomi, tapi benda ini boleh berdasarkan kepada sentimen kepada seseorang itu apa yang dia nak buat. Contohnya kalau macam J. Powell kalau dia bercakap sesuatu, maka ni dia akan mengubahkan trend dalam market tersebut ya. Jadi bagi saya, saya cuma nak bagi ulasan saja. Jadi bagi saya seperti yang saya dapat lihat di sini, unemployment rate mereka adalah 3.27%, iaitu tiada perubahan tiada perubahan. Okey, ini adalah 3 perkara yang kita boleh melihat pada hari ini dan juga paling penting yang FOMC. FOMC Waller, FOMC Mester yang telah berlalu sebenarnya. Daripada news-news yang saya baca dekat sebelum ni, saya akan bawa kepada ni investing lah. Saya buka investing boleh Yang ni pun betul. Tengok yang ni pun satu news juga yang tadi dibacakan juga. Fed may pivot and reduce the pace of interest rate untuk November saja. Tapi traders are 74% sure that FOMC will hike the rates by 75 basis points. So, ada yang kata 26 chance rate hike cuma akan berlaku selama 50 basis point saja. Maksud dia punya chances, dia punya investor ataupun trader tu, dia dia menjangkakan kenaikan tu akan berlaku. 75% tu adalah 1% yang besar sebenarnya. Okey. Jadi saya akan bawa ke ke investing.com supaya kita dapat melihat Tadi saya baca-baca semua news ni, so jadi saya tak tutup. Jadi saya dapatlah dia punya info-info dia Jadi kita boleh lihat okey, ni adalah Gold's eyes second week of gains as dollar eases. Okay, US stocks fall as investor await for Friday job report. Friday ni sangat penting untuk NFP. Okay, kita tengok Jadi investors awaited key were headed for the second week of gain as pressure from dollar ease. Jadi memang betul ada peningkatan untuk gold sebenarnya yang juga berlaku dalam minggu ni sebenarnya. Tapi ianya berlaku cukup kuat jugalah untuk gold. Tapi kita boleh melihat kalau contohnya kalau mereka menaikkan interest rate mereka, makanya perubahan itu akan berlaku lagi sekali sebenarnya kemungkinan. Jadi kita dapat lihat US Treasury yield juga jatuh. That weakening economic growth will put Fed eventually to softening its hawkish. Dia kata kat sini yang dia akan mengurangkan, tapi dekat news yang lagi satu tu, dekat Forex Secretary itu dia mengatakan dia akan menaikkan. Jadi yang mana yang betul ni? Okey. Jadi kita tengok, kita kena dapatkan lebih banyak information. Jadi daripada sini kita boleh tengok safe havens. Okay, festive season demand for yellow metal is also Festival season ni kenapa? Kerana India ada Deepawali ada Deepawali untuk bulan ni sebenarnya di India di mana di sana mereka celebrate sebagai Diwali Kalau South India mereka Deepawali, kalau orang Hindi di sana mereka panggil sebagai Diwali. Jadi mereka sambut ni, jadi yellow metal ni iaitu gold tu, dia punya demand dia memang akan tinggi. Dia orang beli lah. Dia orang beli lah, dia suka beli. Sebab dia orang ni memang founding of untuk benda-benda gold macam ni. Dan saya rasa India adalah yang kedua terbesar pengimport terbesar di dunia selepas China, kalau tak silap saya. Kalau China dia banyak kepada copper. Kalau dia largest importer untuk copper, China. Tapi kalau India dia lebih kepada gold, tapi dia yang kedua. Yang pertama kemungkinan China juga saya rasa. China pun beli juga. Ya. Ni untuk dia hedge inflation kan dengan dia punya. Sebab India dia punya duit, tapi duit dia nilai dia kurang pula. Nilai dia kurang. Dan dia selalu tukar-tukar duit. Yes, betul. Yang saya tahu pasal India lah. Yes. Kenapa dia buat selalu tukar-tukar? Sebab dia kadang-kadang ada dia punya orang-orang yang ada sangkut paut dengan government dan dia dapat untung, dia simpan duit cash. Jadi bila benda tu berlaku, kalau dia selalu tukar duit tu, jadi siapa yang simpan duit tu dah tak boleh pakai. Yes, betul. Betul. Dia tak boleh simpan cash. Betul. Betul. Kerana ini adalah satu teknik juga
yang digunakan oleh Narendra Modi iaitu Prime Minister of India sebenarnya. Pernah sekali kan macam banyak penyelewengan wang yang berlaku di sana kan. Jadi mereka menggunakan not-not yang besar pada masa tu. Jadi dia tahu yang sebanyak politician ni, mereka ni nak bersihkan duit, mereka gunakan not-not yang besar. Jadi apa yang berlaku ialah mereka ni apa-apa sajalah mereka beli gold, lepas tu mereka tukar pada cash. Sebab apa yang berlaku itu adalah cara untuk mereka membersihkan duit mereka. Jadi daripada sana apa yang kita dapat tahu, bila dia buat macam tu, duit tu tak boleh guna. Jadi dia kena immediately, dia kena hantar balik duit tu dekat bank tu untuk tukar immediately. Jadi pada masa tu siapa-siapa yang hantar duit tu balik kepada bank, dia akan kena tangkap. Kita dah tahu dah, oh dia lah yang ambil duit tu. Macam contoh negara kita Malaysia, pernah ada satu kes juga Tuan Mahathir buat macam tu. Di mana dia pack wang ringgit tu dekat something dekat ni, sampai Singapura terpaksa untuk pulangkan duit tu kepada Malaysia. Jadi dia dapat trace siapa yang pulangkan duit tu kan. Siapa yang pulangkan duit tu? Kalau duit tu ada tanda-tanda ke, tanda-tanda kotor ke apa ke, blue color ke kan. Ya, betul ya. Jadi sebab kenapa banyak daripada kita punya politician kan, dia orang suka letak duit dekat negara-negara lain kan, betul tak? Jadi bila kita cakap lah, kita tak nak lah duit tu lagi. Kita masa dia duit tu kat dua negara tu akan hilang value. Apabila dia hilang value, tak guna lah dia simpan duit tu. Kat sana dia orang buat dia kena bawa balik duit tu. Tu cara, itu teknik lah. Madenya. Mati pada masa tu ya. Sebab tu wang ringgit sebenarnya diselamatkan juga daripada jatuh lebih pada masa tu. Jadi pada masa Tuan Dr. Mahathir tu memang banyak penguatan lah kepada ekonomi Malaysia jugalah. Yalah. Jadi memang pandailah cara begitu sebenarnya. Ni semua taktik-taktik lah. Even Narendra Modi pun buat macam tu juga. Belajar dari Mahathir pun. Mungkin ya, mungkin juga. Mahathir geng dia. Kemungkinan sebab dia orang semua orang politik kan. Politik dia sama-sama. Dia ada grup Telegram dia orang sendiri. Kita pun nak masuk. Dia pun ada grup Telegram dia. Dia pun ada kan. Betul lah. Jadi orang akan bincangkan mereka punya ekonomi kan. Memang hebat lah. Ini adalah taktik-taktik mereka. Jadi penting untuk mereka tahu ekonomi juga kalau mereka nak buat benda-benda macam ni ya. Jadi pasal dekat India dia orang import gold tu, dia orang import gold dan dia tukarkan duit dia tu kepada gold. Sebab gold ni satu benda yang tak boleh nilai dia takkan macam tak diterima tau. Dia akan diterima sampai bila-bila. Kalau duit tu macam ni lah dia jadi. Sampai masanya dia tak akan diterima dan ditukar dengan duit yang lain lah. Betul. Jadi pasal sana tukar pada emas lah. Dia orang simpan emas lah. Simpan emas lah. Ada juga ni ada satu cerita Tamil lah. Tamil India kan. Cerita dia orang-orang yang ada pangkat ni masa tu dia tak ada simpan duit. Saya tengok cerita ni, kenapa orang disimpan gold? Dia simpan gold dalam bangunan-bangunan. Bukan dalam bangunan ni tau. Dalam tembok-tembok tu dia pecah, dia masukkan gold-gold apa semua, lepas tu dia plaster balik. Yes, betul. Pernah tengok cerita? Dia cerita ni Ajay Devgan ke? Ada satu tu kan, Ajay Devgan, lepas tu dia akan serbu politician tu kan. Lepas tu dia orang ambil kan. Ya betul kan? Betul kan? Betul lah. Dia orang tak simpan duit tau, dia orang simpan gold. Simpan gold. Kalau kita tengok KGF pernah tengok KGF tak? KGF pun dia punya main actor dia simpan gold juga. Ada sebab kenapa dia simpan gold? Sebab gold tu dia buat macam tu untuk negara dia. Kalau negara dia banyak gold, makanya purchasing power untuk negara dia akan naik. Itu pasal US pun dia strong sebab ada gold. Sebab siapa-siapa yang nak dia punya USD, dia kena hantar gold. Dia kena hantar gold. Jadi gold ni adalah sesuatu yang sangat-sangat ni lah. Sangat berharga sebenarnya untuk sebuah negara, untuk naikkan purchasing power dia. Jadi itulah yang sebenarnya kita lihat. Dan kalau kita tengok copper price ada jatuh sedikit okey, tak apa, ni jatuh sedikit. Outlook for red metal because of weakening economy with a major producer also slashing its price forecast market are positioning for potential supply crash and new sanction against Russian firms potentially limiting inventory. Ni yang berlaku kat Russia sebenarnya disebabkan Ukraine dengan Russia war. Okey.
Jadi okey, kalau sesiapa kita tengok lagi satu news ya. Okay, US stocks fall as investors await for Friday jobs report. Okay, paling penting untuk kita hari ini adalah untuk kita melihat kepada NFP ya. Jadi kita tengok ya apa yang jadi jobless claims ya. Labor market remains strong ya. But the number of people filing new unemployment claims juga rose juga. More than expected last week. Maksud dia walaupun labor market kita kuat tapi kita punya unemployment claims juga meningkat ya. Dan juga meningkat ya. Jadi lebih banyak data yang sebenarnya tengah keluar. Dan some investors have raised the hope that Fed aggressive interest rate moves could ease somewhat amid signs of the economy is cooling. Okay. So kemungkinan mereka sebenarnya planning untuk hiking dia punya interest rate di mana sebenarnya ianya boleh apa? Ianya boleh membantu kepada ekonomi lah. Tapi daripada apa yang kita lihat di sini tengok kata warn not to expect rate cut next year. Data on Wednesday showed more hiring services. Fed will keep interest rate on the high side for long than some in the market expect. Okay. Daripada news ni sebenarnya saya tahu yang bahawa dia memang ada apa? Dia memang akan menaikkan. Sebab kenapa? Sebelum ni pun mereka dah plan dah untuk menaikkan interest rate mereka sampai 4.2%. Tapi kalau kita lihat baru-baru ni dia cukup diam Kalau kita tengok beberapa hari lepas ni dia diam sekejap. Tapi sekarang ni dia dah balik dah dengan interest rate dia balik kan. Saya ada tahu pelabur masa tu dia macam fed up lah kan. Dia dah mula fed up. Dia tak ada cakap apa lah. Dia tak ada cakap apa dah. So sekarang ni tiba-tiba dia main balik. Dia main balik teknik sama. Di mana dia nak menguatkan dia punya US dollar dia. Jadi daripada apa yang saya lihat ni, diorang ni gila. Sorry saya cakap macam tu, diorang ni gila. Sebab kenapa? Kalau diorang naikkan interest rate mereka sangat, rakyat mereka pun susah. Tapi mereka tak mereka tak kisah sangat pasal benda tu. Sebab sekarang ni interest rate mereka dah naik, makanya diorang punya orang-orang yang nak spending kan, duit dalam market ataupun mereka nak apa dengan bank kan, untuk loan mereka dan sebagainya, interest rate mereka naik, makanya mereka kena bayar lebih. Jadi perkara ni average American pun mereka pun macam tak berapa cukup daripada segi mereka punya salary. Memang betul dia memang labor market naik, mereka ada gaji semua. Tapi nak kata inflasi lagi tinggi. Inflasi lagi tinggi. Apabila inflasi lagi tinggi, maknanya rakyat dia kena keluar lebih banyak duit. Lagi susah. Jadi ianya akan pergi kepada economic recession. Jadi kalau begitu, kalau mereka tak kisah pun pasal rakyat dia, betul tak? Ya. Kerana ini semua adalah government ini semua adalah government punya teknik untuk mendapatkan investor untuk masuk. Sebab apa yang diorang tengah buat ni, mereka tahu yang bahawa sekarang ni Amerika adalah berada di satu tahap di mana dia sebenarnya tidak mendapat keyakinan daripada banyak negara. Seperti yang kalau kita lihat Saudi Arabia salah satu ally dia juga, dia sebenarnya defy kepada Amerika yang mengatakan yang kita akan cut 2 million per barrel. Sebelum ni dia sokong kan. Sebelum dia sokong. Tiba-tiba kan dia dah bertukar arah dah. Dan dia juga mempunyai satu alliance dengan Rusia untuk mengawal kepada energy sector dan juga untuk mengawal kepada food dan industry sector. Jadi maksudnya Saudi Arabia ni dia dah tahu dah yang bahawa Amerika bukan satu-satunya negara yang dia boleh depend untuk dia punya military power. Jadi Russia pun dah bangun, China pun dah bangun. Mereka dua pun kalau gabung pun dah cukup kuat dah. Kan betul tak? Jadi macam ini adalah masa-masa yang di mana semua negara sebenarnya tengah bangkit lah against America. Seperti yang kita tahu Amerika pun sebenarnya mereka membuat banyak perkara yang tidak ni. Macam contohnya macam banyak perkara seperti di negara-negara seperti Syria ataupun negara-negara seperti Palestin dan sebagainya. Dia memberikan banyak sokongan untuk membantu kepada benda-benda perkara macam ni. Benda-benda yang tak baik. Benda-benda tak baik bagi senjata lah, bagi tentera lah. Exactly, betul. Ya, betul. Jadi dia ni tak boleh berlaku macam seseorang tu sebuah negara tu sebenarnya monopoli untuk satu masa yang lama dan menggunakan kekuatan militeri dia di mana-mana sebenarnya. Ya. Tak apa. Saya rasa dia dah dia akan okey. Okey.
Jadi dia tak boleh menggunakan military dia sampai bila-bila. Sebab kenapa sekarang ekonomi dia kalau semakin ada recession dan sebagainya, makanya sebenarnya dia ni tidak boleh support kepada military dia juga. Dan kalau kita melihat kepada apa dia punya agenda yang sebenarnya, kita dapat melihat yang bahawa semua negara seperti Russia dan China ni, mereka telah gabung untuk jatuhkan Amerika. Jadi inilah sebenarnya plan mereka, ya. Tapi Amerika masih mempunyai satu dia masih mempunyai reputation lah sebagai satu negara kan di mana transaksi mata wang yang apabila mereka membuat bisnes dan sebagainya, mereka menggunakan mata wang Amerika sebenarnya, ya. Dia masih mempunyai nama itulah sedikitlah di sana. Namun ada banyak perubahan yang bakal berlaku tidak lama lagi sebenarnya. Tapi buat masa sekarang, daripada apa yang saya tengah baca ni, dan saya boleh tengok kerisauan kepada traders, ya, dan daripada data-data yang saya tengok di sini juga di Forex Factory juga, saya juga melihat kepada banyak perubahan yang mungkin berlaku, ya, especially dalam mereka punya average hourly earning, ya, iaitu 0.3. Saya rasa tidak akan berlaku apa-apa perubahan, betul. Ini memang betul, kemungkinan tidak akan berlaku banyak-banyak perubahan kerana kita tahu yang mereka punya average hourly per earning pun sebelum ni banyak yang ada penurunan penurunan ataupun sama. Cuma pada Ogos saja dia ada peningkatan sedikit. September kita lihat ada penurunan. Jadi pentinglah untuk kita lihat kepada semua ni. Non-farm employment change ni kita sebenarnya tengah lihat kepada ni kerana ini adalah important leading indicator, dan kemungkinan daripada 75% daripada trader sebenarnya menganggap bahawa interest rate itu akan interest rate tinggi akan berlaku sebenarnya sebanyak 75 basis point, ya. Dan 25% lagi berpendapat adalah 25 basis point. Jadi kita boleh melihat jadi peningkatan akan berlaku. Unemployment rate tiada perubahan, sebenarnya tiada perubahan. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, ini adalah lagging indicator, iaitu akan meneruskan trend. Jadi apa yang berlaku hari ini akan bersambung minggu depan. Akan bersama minggu depan. Jadi sama ada tak nak trade pun boleh, nak trade pun boleh. Okey, tapi saya suggest jangan trade lah. Okey, saya suggest jangan trade sebab kenapa? Kita nak tengok apa yang berlaku pada hari ini, ya. Tapi kalau sekiranya masih ingin berpegang, sebab daripada apa yang saya tengok ni, kemungkinan lah saya rasa US dollar akan naik. Itu yang saya predik pada hari ini, ya. Tapi saya menjangkakan kemungkinan penurunan itu tidak akan berlaku dengan banyak, ya. Itu yang saya predik lah. Itu yang saya predik. Dan juga kalau benda ini berlaku, ya, maka penerusan trend itu akan berlaku kepada Monday. Jadi anggaplah ini pada hari ini adalah signal untuk long term market. Jadi kalau kita nak tahu apa yang akan berlaku dalam 1 week, next week itu, kita tengok apa yang jadi pada hari ini. Ya. Kalau nak range ke apa, masih berpegang lagi lah kepada range semalam. Ataupun kalau sesiapa nak masuk range juga, boleh masuk di antara, kita check USD, ya, saya bagi range. Ni 1 hour, ni daily. Memang penurunan sejak ni. Kalau nak range, kita ambil dari sinilah 1695. Current range is about daripada 1716.86 sehingga ke 1695. Itu adalah range saya pada hari ini, ya. Pada hari ini. Jadi kemungkinan dia akan bermain di antara range ini. Dan daripada fundamental news yang kita ada juga, kita tahu yang bahawa penurunan kemungkinan besar akan berlaku. Jadi kita akan lihat pada hari ini, ya. Okay. Saya akan berikan kepada Sir Hafiz untuk meneruskan tentang technical analysisnya. Okey. Sorry ambil masa. Okay, thank you.
Kejap je. Okay, alright. Okay, kalau kita tengok pada Anissa Technical, Anissa Technical dia punya kenaikan masih lagi stuck dekat area sini iaitu di area resisten yang sebelum ni iaitu ni saya tandakan. Kita hari-hari kita delete sebab kita buat boleh ulang-ulang. Dan dia ni dia masih tak break shadow ni ataupun dia tak buat lagi satu kenaikan yang boleh pergi dekat atas ni. Sebab ni ada lagi satu. Cantik color dia. Okay. Jadi untuk hari ni kalau kenaikan tu kita hanya target dekat sekitar area sini apabila ada kenaikan sini je kita target 1727 sampai 1732. Okey, untuk penurunan pula biasanya di area mana biasa kalau bergantung kepada daily biasanya diambil daripada kalau dalam penurunan dia akan start di area sinilah. Jadi kita boleh tanda dulu area sini. Area sini namakan apa? Area resistance become support. Jadi kalau kita ambil area sini dan sampai area sini kalau kita buat range mesti range dia mesti besar saya rasa. 400 lebih dan 400 lebih ni ke 500 sampai atas ni adalah range bila adanya news. Okey, ni maksimum dia akan sampai dia akan sideways dekat area sini. Jadi bila kita dah dapat di area daily area daily lebih kepada penurunan bila ada shadow biasanya dia akan follow shadow akan follow shadow. Okey, kita tukar kepada time frame yang lebih kecil daily, kita tukar pada H4. Okey, daripada H4 kita dah nampak dekat sini yang dia penurunan yang ni dia start dekat area yang ni. Sebelum ni ada juga kita bagi tahu kan area rally base ready. Rally base ready dia jadi juga significant support dan resistance juga area sini kalau dia tembus yang ni maknanya dia pergi yang bawah ni lah. Jadi sekarang ni pun masih jadi penghalang juga penghalang juga. Dan penghalang dia ni kalau kita ambil zone yang besar di time frame H4 maksudnya kita ambil body to shadow lah sebab gold dia main shadow ini yang H4 pula, nanti kita boleh kecilkan lagi. Jadi dekat sini kita dah nampak range dia dah jadi kurang dia jadi 342. Bila range yang dua ni ditembus maknanya dia akan pergi atas, yang ni dia akan pergi bawah lah. Biasa senang dia macam tu. Sebab dia kena menembusi support ataupun resistance. Jadi yang ni tadi range yang besar. Ini bila ditembus maknanya inilah target dia akan datang. Jadi yang ni nanti kalau pergi dekat grup Telegram bookmap, kalau ada dia punya key label iaitu kalau bawah ni kita panggil dia lower key lower key maknanya kalau lebih pada lower key saja apa key tak ada maknanya magnet tu dia lebih tertarik kepada sell kalau ada magnet sell hari ini maknanya dia serasilah dengan kita punya bacaan fundamental lah. Jadi kalau dia adalah sehaluan kita bolehlah percaya dia sebab ibarat dia kita macam tak short sendiri. Ada dua confirmation sama juga kalau kita ada teknik mungkin kita tak bergantung pada satu teknik, kita ada teknik lain dan kita confirmkan. Dan kalau kita ada grup lagi cantik. Ni ada grup teori elliott wave, ni ada grup technical contohlah based on SNR kan. Jadi dia menggunakan teknik yang berbeza. Bila dia dapat satu arah yang sama maka itu arah tu lagi kukuh lah. Okey. Good idea. Lepas kita dapat ini kita dah kecilkan zone kita pergi ke 1 hour. Okey. Kalau yang 1 hour punya biasa saya pakai satu zone zone dipanggil vivid zone vivid zone. Jadi zone dia adalah zone pukul 6 dan pukul 7 pukul 6 pukul 7 ni lah sebatang lah. Jadi
kita buatkan kotak. Jadi sekarang ni kalau kita tengok zone ni dia dah pecah ke bawah dan ini adalah kenaikan. Dan kemungkinan price nanti dia cuba cucuk saja atas dan dia akan turun bawah ni lah. Dan bila turun bawah dia akan main di area sini. Dia akan bermain di area sini. Jadi bila dia main dekat sini dan dia berjaya pecahkan ni, sebenarnya dia akan masuk balik. Masuk biasa macam tu lah dia, bila dia pecah support dan resistance, dia ada pullback sebelum dia teruskan dia punya penurunan. Dan hari ini kalau kita tengok adanya penurunan, adanya kenaikan dan penurunan kembali, kita tak perlu nak risau sebab penurunan rasanya lebih daripada kenaikan nanti. Mungkin kalau dia nak naik, kena tunggu apa yang berlaku di news lah. Kalau news tak menyokong, dia still boleh turun lagi berdasarkan news yang sebelum ni kan. Yes, betul. Jadi kalau kita tengok dekat sini di time frame 1 jam, kalau ada tarikan Fibo kita ambil daripada sini lah. Sebab ni dalam kenaikan, penurunan yang memecahkan support yang ni. Jadi kenaikan dia punya tarikan dia daripada candle yang berjaya pecahkan tu. Lepas tu kita ambil kat sini sampai ujung shadow. Kalau ikut dekat sini memang dah achieve lah, malam tadi lah dia dah achieve. Malam tadi. Jadi malam tadi pun sebenarnya saya ada bagi anti sell dekat website anshago.com. Okay, dekat sini dan apabila dia dah achieve target, kemudian dia akan buat pullback sikit sebelum dia buat penurunan. Kenapa? Sebabnya di time frame yang besar mungkin dah berlakunya pecah support atau resistance. Maknanya yang ni dia pecah support lah. Jadi kita tengok betul ke dia pecahkan support di time frame yang lebih besar. Macam ni. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kita buang dulu dia jadi kan. Okay, kalau kita tengok dekat sini dalam penurunan dia tak berjaya pecahkan ini, yang ni pun dia still lagi tak berjaya pecahkan. Tetapi sebenarnya kalau di MT4 dia cuma ada 4 jam. Tapi sebenarnya di time frame yang lebih besar daripada H1 sebenarnya dia ada 2 jam. Betul tak? Jadi kalau 2 jam dia akan berlaku something lah. Kita tengok 3 jam ada tak berlaku something. Okay, 2 jam kalau kita tengok tak ada. 3 jam tak ada, 2 jam adalah. Okay, kalau 2 jam kita tengok apabila ada penurunan, kenaikan, dan tu dia punya penurunan dah berjaya pecahkan ni, makanya yang ni lah. Dia sama, yang ni dia menyokong juga yang 1 jam tadi Kita tarik Fibo tadi, yang ni mana sama jugalah, yang 2 jam dan 1 jam sama je. Dia achieve juga dia punya target. Cuma sekarang ni 3 jam dengan 4 jam lah. Kalau kita biasa tengok 1 jam dan 4 jam pun boleh juga. Tapi yang ni dia punya target dia bawah lagi lah. Kalau dia berjaya pecahkan yang ni dan dia pergi sini, contoh dia berjaya lepas sini, makanya ini adalah target yang seterusnya. Confirm sebab ini adalah TP161. Ini contoh dia pecahkan ni, Jadi bila dia pecahkan ni, dalam kenaikan yang berjaya pecahkan support yang berdekatan, iaitu yang ni. Jadi kita target lah dia mungkin pecah sikit lah macam ni. Jadi kita cuba dia tarik Fibo dia. Kita tengok jawapan dia sama tak dekat sini. Okay. Buka kat sini kalau pecah ni mungkin dia close kat sini. Okay, kita tarik Fibo 161. Ini ngam tak? Fibo 161 jadi itu adalah target dia lah, andai kata dia berjaya pecahkan support yang berdekatan. Yang ni tak pecah. Ni dia turun lagi pun sama juga tak pecah. Kalau dia berjaya pecahkan ni, dia adalah lebih kepada penurunan lah. Dia akan sampai 1676. Okay.
Sekarang ni kita punya target adalah menunggu dia turun. Tunggu dia turun. Mungkin dia akan masuk dalam zon ni, turun. Dan kemungkinan lepas tu dia boleh juga naik balik sebelum dia turun balik. Sebab dia ada buat wave. Wave. Dia takkan turun saja. Ini yang naik sahaja ni, dia ada news. Dia ada news. Dan kebetulan biasanya news tu dia menyokong kepada teori. Mungkin teori dia kata dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita belum lagi masuk pada Elliott Wave yang tu. Sebab yang tu dia amat suka juga kalau kita nak terangkan. Walaupun dia punya bacaan ataupun dia punya buku dia tak banyak dia punya nota-nota, tapi untuk faham tu agak sukar. Jadi pasal saya pakai je indikator Elliott Wave. Jadi kalau Elliott Wave dia jadi macam ni lah. Jadi kalau macam contoh dia buat okey 1, 2, 3, 4, 5. 5 dia kemungkinan di area sini juga. Mungkin lah sebelum dia turun balik lah. Dia buat penurunan, kenaikan dan penurunan balik lah sampai sini. Jadi ini indikator ni kita tak bolehlah percaya sangat sebab ni ada robot yang buat. Tapi kalau kita monitor dia punya kebarangkalian dia, windage dia tinggi, jadi bolehlah percaya. Jadi kalau kita tengok dekat sini kalau Elliott Wave kata ini adalah 1, 2, 3. Kalau tengok dekat sini 1 ni lagi panjang daripada 3. Jadi dia 3 ni dia tak boleh jadi yang paling pendek. Makanya yang 5 ni dia mungkin jadi pendek je. Sebab dia kena pendek daripada yang 3. Sebab 3 tak boleh jadi yang terpendek. Tapi dia boleh jadi nombor 2. Maknanya yang kita dapat tahu yang 4 ke 5 tu terpaksa jadi pendek. Jadi pendek. Mungkin kalau pendek dia akan mati dekat area sini juga. Sebelum dia buat lagi penurunan yang besar 1, 2, 3 bawah. ABC lah. Ada soalan ke? Ini teruk. Okey, kalau ada soalan boleh tanya. Boleh message baru kita unmute kan Kalau soalan tu panjang, bagi tahu je, nanti kita buka dia punya mic. Okey, kalau tengok target sekarang ni dia sikit je lagi dia nak turun bawah sebab dia ada orang tanya if applicable untuk time frame mana sah? Okey, saya Elliott Wave pun sebenarnya dalam belajar juga. Okey, Elliott Wave ni sebenarnya kalau counting yang betul-betul boleh dipercayai lah, kena ambil 1 jam ke atas. Dia jangan 1 jam ke bawah. 1 jam ke bawah dia counting dia boleh jadi fail ataupun susah kita nak buat dia punya counting. Ni pasal saya ambil yang ni 4 jam. Kalau 1 jam dia lain. Saya tukar 1 jam. 1 jam dia jadi macam ni, turun bawah. Jadi kalau kita tengok sini pun kita dah tahu kalau menggunakan indikator yang ni dia buat arah menurun. Tapi di time frame 4 jam dia arah dia menaik. Kan? Jadi sebenarnya manual counting tu lagi powerful lah daripada yang auto ni. Jadi untuk permulaan untuk newbie bolehlah kita belajar counting macam ni je. Sebab ni adalah counting indikator yang simpelnya. Dia buat 1, 2, 3, 4, 5 lepas tu ABC. 1, 2, 3, 4, 5 ABC tu yang paling basic. Selepas habis wave 5 dia ada wave correction ABC. Sebenarnya dalam correction ABC ni dia ada pattern lagi macam-macam pattern dia ada.
Dia bukannya pattern ABC je. Pasal macam ada yang trade menggunakan pattern, dia ada pattern-pattern macam flat pattern, dia ada apa tu running flat, macam-macam ada macam-macam. Next tu dia cakap kok Kau ni apa? kok tu masa dia macam kok lah. Mana nak buang? Pergi kat sana. Ni. Sorry kita takkan tolerate benda-benda macam ni Mungkin dia salah masuk channel channel bergembira. Bergembira dulu nanti merana. Saya nak pergi belajar elite wave pun saya kena pergi jalan jauh dalam satu jam lebih baru sampai dekat tempat belajar setiap minggu. Jadi bukan senang. Jadi yang macam contoh kita ajar walaupun simple macam contoh technical, fundamental. Fundamental tu kadang-kadang banyak orang tengok dia macam boring. Tapi sebenarnya benda yang orang tak fikir dia tu penting, sebenarnya dia tu lain paling penting. Ya, betul. Biasa saya dulu kat sekolah dulu cikgu bagi tahu macam tu. Bila cikgu cakap benda yang sama, setiap kali dia jumpa dia ingatkan benda yang sama. Jadi kita rasa boring. Jadi benda yang selalu dia cakap itulah yang keluar dalam perpisahan. Confirm. Saya dulu belajar saya malas tapi saya ambil masa 2 minggu je saya study untuk lulus cemerlang sikit. Bukan lulus biasa kalau ada ABC saya B pun dah kira okey. Sebabnya 2 minggu je saya study. Saya study benda apa? Saya study benda yang cikgu suruh cakap je. Simple je. Jadi kita tak perlu nak pening-pening. Jadi benda yang selalu macam kita orang selalu pusing-pusing cerita benda yang sama, itulah benda yang paling penting. Jadi macam contoh saya dapat tangkap cikgu Sugemit cakap pasal tiga news yang penting. Kena selalu tengok apa tu leading indicator, lagging indicator, dia punya combination dia untuk menentukan arah. Jadi isi-isi penting benda tu selalu dicakap. Jadi bila selalu dicakap sepatutnya kita dah boleh ingat. Dah boleh ingat. Jadi kalau kita sambil level kita tak peduli apa dia cakap, kita ingat benda tu remeh-temeh sampai satu masa kita akan tanya bila ada movement. Kenapa buy? Kenapa sell? Jadi kita tak boleh nak layan. Kita masuk kelas. Ada buy, ada sell, ada sebabnya movement dia daripada schedule punya tu ataupun unscheduled punya di bahagian news ataupun dipanggil coincident news Jadi benda tu kena ambil tahu benda untuk kebaikan sebenarnya amat sukar diterima. Macam kita makan ubat lah. Ada siapa yang suka ubat kan, betul tak? Tapi ubat tu yang boleh bantu ada juga orang suka pada makanan kesihatan. Maknanya dia prevent benda tu. Jadi benda-benda untuk prevent untuk kesihatan orang tak suka. Macam contoh makan benda-benda pahit-pahit untuk kesihatan orang tak suka. Orang suka benda-benda manis. Biarlah sakit tapi hidup sedap. Akhirnya menderita. Jadi kita belajar bersama. Kita walaupun susah kita ambil adopt sikit-sikit dah lama boleh faham. Jadi mindset kita nak benda tu. Kalau mindset kita kata tak nak, maka benda tu susah nak masuk. Saya kalau ikut umur pun dah macam dah tua, dah kepala pun dah susah nak ingat benda-benda. Tapi kalau kita suka, kita cuba ambil sikit-sikit. Okay. Kita sambung Ini siapa yang kena lah. Kalau dengan cikgu masa safari lagi teruk kena. Masa safari lagi bahaya. Cikgu yang lagi garang Okey. Yang ni kemungkinan besar kalau ditambil 1 jam dia akan berlakunya penurunan Jadi masa ni boleh target untuk penurunan. Penurunan pun boleh ada juga sekitar berapa puluh pip Berapa puluh pip ni ikut lot berapa yang kita masuk adalah besar. Minima pun dia ada lagi. Ni tadi
Dan dia dah berjalan dah, ada lagi 23 pip, 25 pip. Kalau maksima dia masuk dalam sampai zone shadow ada 100 pip 100 pip. Untuk pagi dia 100 pip dan dia boleh bila dia turun dia akan naik balik masuk dalam ni, boleh balik dapat dalam 50 ke 100 pip. Dia ada penurunan dan ada kenaikan balik. Kenaikan ini saya cakap apa? Pullback. Biasanya apabila dia break yang zone yang saya buat ni, dia break dan dia akan ambil masa untuk naik. Dia akan balik, return balik dia pada kotak zone ni. Itu biasa berlaku. Macam ni saya macam semalam ini recap yang semalam. Apabila ada kenaikan dan kenaikan tu dia tak ada balik pun. Sampai satu masa bila dia balik petang pukul 4 kan. Pukul 4 dia terus dia balik dia balik sebatang terus. Ini orang tak perasan pun dia balik. Jadi kalau kita monitor pergerakan tu dan kita dapat setup sell. Ini kan semalam zone semalam. Bila masuk zone carilah setup sell. Bila kita contohlah kita dah masuk sini dan ada setup sell dan setup sell tu kadang-kadang dia ada floating. Jadi floating pun dia boleh untung balik kalau kita tahu, kalau kita jaga money management guna lot yang sesuai dan kita tak floating MC. Jadi dia boleh untung balik Jadi yang ramai yang faham yang apa yang saya gunakan ni memang memberi hasil apabila dia naik dia akan turun, apabila dia turun dia akan naik balik. Naik balik tak? Dia akan bermain di zone ni. Ni mana zone semalam? Okey. Dia tak boleh lari ni. Ini saya panggil dia ibarat dia ini adalah ibu. Anak pergi, dia akan balik jumpa ibu. Dia nak pergi mana? Pergi utara, pergi selatan, dia akan balik juga. Ini sekarang rumah ibu yang baru. Hari ni ibu duduk sini. Bila anak dia keluar rumah, dia akan balik juga jumpa ibu. Bila dah balik, dia mandi-mandi, dia nak keluar balik pergi belah utara pula, nanti malam ke dia balik sini balik. Dan hari yang lain pula, ibu akan pergi rumah anak lain pula stay. Anak-anak dia akan balik rumah-rumah yang baru. Itu konsep. Tengoklah mana-mana tengok yang ni sebenarnya benda ni saya boleh jual mahal tau. Saya punya macam teknik saya boleh jual mahal tau. Sebab ini adalah kebarangkalian yang tinggi tau. Tengok apabila dia turun dia naik. Lepas tu dia pergi mana-mana dia akan patah balik tempat yang sama. Tempat yang sama. Ni. Kajilah benda ni siapa yang follow memang tahulah benda. Dia kalau tak sampai dia terhibur analogi tapi sangat mudah ingat. Ini ingat ni je. Yang pergi akan kembali. Yang pergi akan kembali. Di mana ada ibu di situlah ada dia. Okay, ibu sekarang duduk sini, dia pergi, dia balik. Okay, esok ibu duduk rumah ni, dia pergi, dia akan balik. Jadi kalau kita ada sell, kita takut ataupun benda tu floating, kita tahu nanti dia akan jadi plus balik, jadi ini balik. Jadi boleh layer lah. Cuma benda ni kena ada disandarkan kepada kita punya analisa teknikal sendiri lah. Kita mana tahu dia sampai mana dia nak pergi. Tapi kalau ada analisa teknikal, katakan sini adalah C. Maknanya bila lepas C dia akan buatlah balik 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya dia naik balik lah. Macam yang ni Sini rumah ibu. Okey, dia pergi ni rumah ibu. Ni 5, dia buat A. Bila A dia akan buat B, B tu naik balik rumah ibu. C. Bila dia turun nanti kalau dia turun jauh pun dia akan balik juga rumah ibu dia. Jadi sangat-sangat simple Ada lagi benda-benda lain yang simple yang boleh kita gunakan. Tapi yang benda simple ni memang selama saya dah gunakan. Dah bertahun-tahun Jadi benda yang tu sama juga benda yang macam ni Apabila ada penurunan, ini dia punya related apabila ada kenaikan dan penurunan yang berjaya pecahkan yang ni, makanya dia akan balik ke area sini balik di area support. Kalau sini ada, kemudian akan balik juga area yang sini.
Sama juga yang ni, dia berjaya break satu ada break ni, tak break kan? Okey, break ni. Jadi dia patah balik, dia akan pergi balik satu dekat area yang sini yang dia pernah break Lepas tu yang ni lagi satu area sini. Ada lagi konsep ibu Konsep ibu lagi satu, apabila ada penurunan, ini adalah zon IB. Okey, ni saya share lagi satu lah. Senang lah. Siapa yang ada ni, berapa orang ni, dia untung lah. Okey, konsep ibu. Okey, dalam kenaikan, penurunan yang memecahkan support ataupun resistance yang berdekatan. Yang ni support yang berdekatan. Jadi penurunan yang berjaya pecahkan yang ni. Jadi belakang itu adalah zon IB, zon ibu. Zon IB yang panggil. Zon IB. Saya panggil je zon ibu. Zon ibu itulah candle yang terakhir menaik. Candle yang terakhir menaik, lepas tu dia buat penurunan dan berjaya pecahkan support ini. Ini adalah support yang paling hampir. Ini tak ada support. Inilah yang paling hampir support dia. Jadi bila dia pecah, dia ada konsep apa? Break, retest ataupun pullback, baru entry kan. Jadi ini adalah break support yang berdekatan dan dia buat pullback ataupun panggil retest di dalam zon IB. Zon ibu. Inilah ibu dia mula-mula kan. Yang ni ibu Delhi. Ni ibu Delhi. Ni ibu Delhi. Yang ni ibu break. Tapi kalau tak nak guna nama ibu pun boleh. Gunalah ini adalah zon pullback. Zon pullback itulah zon, iaitu candle yang terakhir. Yang terakhir. Dalam menaik, candle apa? Terakhir, candle bullish kan. Ini candle bullish yang terakhir naik sebelum dia di break oleh candle-candle yang kali lain. Ini adalah zon IB, initial break. Initial, maksud dia dalam bahasa Melayu apa? Dia punya yang mula-mula kan. Candle yang mula-mula di break. Inilah candle yang mula-mula di break. Dia bukan break candle ni. Dia mula-mula di break ni. Lepas tu dia turun, baru dia break support. Ini adalah support yang berdekatan. Ini bukan support. Ini adalah initial break. Yang kedua itu baru support. Jadi bila dia pecahkan support, ni yang dia pecahkan support, tarikan Fibo sebenarnya boleh buat kat sini. Okey, saya tunjukkan. Pecah support candle yang ni. Candle yang belah kanan dah pecahkan support. Ni yang kiri. Siapa yang pecahkan candle kiri ni? Break ni. Candle yang ni. Ambil daripada body sampai ke ujung shadow. Jadi apabila pecah support, dia akan buat pullback, retest balik. Jadi dia retest dekat mana? Dia retest dekat zone IB. Ini target. Okey, target. Jadi saya buang balik. Okey, dia retest balik dekat mana? Ini adalah zone IB. Dia akan masuk dalam zone IB. Dan dia akan buat penurunan berbentuk wave sampai ke sini. Dan tu C. Nampak ni ada C. Mana dia buat A, B, C. C adalah correction untuk elliott wave. Ini berdasarkan elliott wave indicator lah. Dia kalau elliott wave yang counting manual dia mungkin jadi lain. Ini adalah contoh. Jadi itu adalah target dia. Dan dia adalah bersamaan dan dia adalah sama dengan teori elliott wave. Kita punya target adalah dekat sini. Dan teori elliott wave dia ada dua target, sini dan sini. Okay ya? Okey, ada apa-apa soalan tak? Kalau tak ada, kita nak sudahi kita punya perbincangan. Segimit ada soalan? Saya tak ada soalan, saya akan allow semua participant unmute dan diri mereka. Saya boleh tanya, kita dah buka dah kepada apa? Question dan answer session. Boleh bertanya, siapa nak tanya boleh tanya, tak ada masalah. Nak tulis pun boleh tulis dekat ruang chat. Kalau nak tanya boleh unmute tanya kalau soalan terpanjang kan. Mr. Kempro, Miss Ellie,
Mr. Azwan, Wijin, Mr. Osman. Ada apa-apa soalan ke? Nak tanya? Kalau ada boleh tanya tau. Tak ada ke? Tak ada Ada Jadi yang Mr. Gemit dan saya maknanya serasi menyatakan akan ada penurunan akan ada penurunan pada waktu pagi ini, mungkin juga boleh bawa sampai ke malam. Jadi cuba cari sell lah, cari sell. Dan kalau kita punya analisa tu macam berselingkuh kan, tak sama dengan tuan-tuan punya, jadi hati-hatilah. Kita kena kadang-kadang kena percaya juga dengan analisa sendiri kan. Ataupun bagi saya macam fundamental, kalau tak nak trade pun okey juga. Tak ada masalah. Ya, sebab saya memang tengah tunggu signal apa nak jadi hari ni. Sebab kalau saya dah tahu apa yang jadi hari ni, ianya akan berterusan sehingga minggu depan. Okey, macam kita susah nak kawal emosi. Memang totally susah. Yes, betul. Jadi cara yang paling mudah untuk kita mengelakkan loss yang besar. Betul. Jadi kita boleh juga trade, boleh trade. Tapi gunakanlah amount yang bukan untuk keuntungan. Yes, betul. Contoh kalau kita biasa trade dalam lot 0.10 kan. Besar kita trade. Jadi dan bila market dia tak menentu dan kita nak juga try trade kan, jadi gunakan seminimal yang boleh, iaitu 0.01 digunakan. Kalau rugi pun kita tak libatkan kita punya keuntungan Isnin sampai Jumaat tu. Dia kalau kurang pun dalam 2-3% ke 5% macam tu kan. Jadi kita masih selamat. Jangan kita gunakan amount yang biasa kita gunakan pada hari yang kita selalu win, ataupun hari yang dia punya arah technical fundamental orang lain punya, kita punya sama arah kan. Ya, betul. Jadi yang hari ni kita banyak yang macam berselingkuh dia punya pendapat, technical fundamental dia lain ke apa, jadi dia mungkin sideways dan mungkin juga dalam elevate dia berada di dalam wave correction yang agak sukar diramal. Dia ada simple correction dan dia ada yang susah punya correction, kompleks punya correction. Jadi bila masuk dalam complex correction, jadi kita kena hati-hati. Terima kasih, betul tu. Emosi tak confident ni tapi nak trade, tukar je lot. Guna lot paling kecil. Maksudnya gatal tangan tetap ada. Rugi tu kita dapat minimum paling kurang. Kan? Itu je yang boleh kita buat. Sebab kita punya kelemahan adalah mengawal emosi. Tetapi kita gunakan kita punya otak. Kita ada otak kan? Otak kita kata, okey boleh, saya boleh follow emosi. Tapi saya akan gunakan lot yang tak mungkin boleh gugat saya punya kewangan. Jadi tu je. Itu ya saya punya nasihat. Nanti kita nak buat financial education. Betul. Kita buat money management, risk management semua kan. Nanti kita akan terangkan. Ini ada juga sipu-sipu saya yang beritahu dan saya sharekan juga benda tu. Okey, sampai di situ saja untuk hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada yang follow. Okey, kalau ada apa-apa kesalahan kami mohon maaf lah. Okey, ada apa-apa sedikit? Saya tak ada apa-apa nak cakap, tapi saya boleh berkata kepada kamu semua anda semua yang baru maki hari ini memang menarik. Memang sangat menarik sebenarnya. Kita kalau tunggu hari ni kita tengok apa dia buat untuk next week. Dia ada pantun tak? Dia ada pantun tak? Pantun You ada tak? Nanti you kena ada pantun tau, macam Karansing Balia kan? Macam Karansing Balia. Dia ada pantun kan? Nanti you cari pantun lah. Okay, next week. Nanti kita main pantun. Kita buat pantun sedikit Saya kasih happy sikit, santai sikit sikit. Alright, okay, kita sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye. Saya off ni dulu.